Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Anda bersama Gerak Fit Stop The Wasatiyah Series yang dibawakan khas oleh Pergas Singapura. Gerak Fit Stop adalah satu wadah di mana kami sekumpulan melakukan aktiviti walking, iaitu berjalan jauh dengan membawa perkakas berat atau load sebagai resistance. Kita juga mempraktikkan intermittent fasting atau makan dengan masa yang ditentukan dan memperbaiki kandungan makanan kami. Dalam Wasatiyah Series ini, kami ingin mengongsi berbagai sudut dimensi cara kehidupan yang sihat dari segi fizikal, emosi, psikologi dan juga spiritual. Kami harap kami dapat menerangkan bagaimana kita sesama umat dapat mengubah cara hidup dengan lebih sihat. Dengan itu, izin saya mengenalkan diri saya Saiful Amri, pengacara siri ini dan juga anggota gerak dan ahli panel tetap kami, Saudara Rahmat Jasmani, seorang pensyarah kesihatan. Dan dalam episod kali ini kami bersama Dr. Zulkarnain Abdul Hamid. Kita berkenalan dululah dengan Dr. Zul. Apa khabar, Dr.? Alhamdulillah, terima kasih. Baik, kenalkan diri sikit lah. Okey, boleh. Nama saya Zulkarnain bin Abdul Hamid. Saya bekerja sebagai seorang konsultan kanan di Jabatan Kecemasan di NUH, National NUH. Jadi sebenarnya unit kecemasan tidak ada kena-mengena dengan cara hidup sihat. Kita hanya cuba memperbaiki kesihatan seorang yang telah jatuh sakit ataupun telah tercedera. Ya. Jadi bagaimana saya mula berkecimpung dalam hal ini ialah apabila saya sendiri mengalami kesakitan. Saya mendapati bahawa berat badan semakin meningkat dan saya tidak mampu untuk berterus bermain dengan anak-anak saya. Jadi sebagai seorang ayah yang mempunyai sekarang 5 orang anak-anak yang muda, jadi saya rasa pentinglah bagi kita untuk semua kenal dan ketahui apakah kepentingan kesihatan dalam hidup kita. Itu sebablah saya mula berminat dalam hal ini dan saya mula membuat research mengenainya dan mula mengajar kawan-kawan saya tempat kerja dan di wadah-wadah lain seperti di internet atau di Facebook. Dan berkongsilah pengalaman saya dalam penghijrahan saya daripada state yang mana saya ni tidak menjaga kesihatan diri saya kepada satu tempat saya dapat berasa bersyukur dan yang saya dapat menghadapi kehidupan ini dengan berkualiti. Jadi sebelum ini kan kebanyakan kita memang dah hidup dengan cara yang lama lah, masa yang lama. Tapi tidak semestinya hidup lama itu berkualiti. Jadi quality of life penting. Jadi itulah sebabnya saya berbangga dan bersyukur saya dapat berkongsi kepada dengan orang-orang ramai. Jadi doktor mention about perubahan. Ya, saya. So definitely any change is difficult. Betul. Setiap perubahan tu memang susah. Tapi kalau dalam segi kehidupan yang lebih sihat ni, ada tak cara mudah, atau itu adalah topik kita pada hari ini, actually, simple lifestyle changes for health, ataupun dalam istilah Melayunya, perubahan mudah cara kehidupan untuk kesihatan lebih baik. So actually first time kita kenal Dr. Zul Rahmat melalui sebuah rancangan televisyen di mana Dr. Zul mengongsi tentang kelebihan intermittent fasting ataupun time restricted eating. Dalam bahasa Melayunya, memakan dalam masa yang ditentukan hadnya lah kan. So jadi soalan pertama yang saya ada ni sekarang ni, doktor sendiri yang mengamalkan cara pemakanan sebegini dan mengapa? Maybe you can start with that. Okey, ini semua bermula apabila saya mula membuat penyelidikan lah tentang apakah cara-cara saya dapat mengurangkan berat badan dan bukan saja mengurangkan berat badan. Saya rasa itu adalah goal kebanyakan orang kan, nak kurangkan berat badan. Tapi apakah yang kita sebenarnya mahu? Apa yang kita mahu adalah kehidupan di mana kita boleh berbahagia bersama orang-orang yang kita cintai dan kita dapat melakukan benda-benda yang kita mahu lakukan. Sama ada nak pergi berjalan-jalan, pergi ke luar negeri atau membuat hobi, apa-apa sekalipun. Jadi apakah cara-cara saya cuba untuk merubah cara kehidupan saya? Bermula dengan penyelidikan. Kita tidak boleh masuk tanpa ilmu. Itu pun dalam Islam pun samalah. Kita tidak boleh beramal tanpa ilmu. Jadi walaupun saya seorang doktor, saya boleh katakan dengan benar-benar bahawa bila kita diajar semasa di universiti, kita tidak diajar
dalam hal nutrition ataupun fitness. Kita hanya diajar macam mana caranya untuk kita merawat seseorang apabila dia sakit. Merawat. Tidak. So is it healthcare or sick care? So it's pada saya itu tidak ideal. Right? Mengapa kita harus hanya merawat orang kalau kita boleh mencegah daripada seorang tu jatuh sakit. Jadi saya mulalah membaca, dan dalam penyelidikan saya mendapati ada banyak informasi, tapi kebanyakannya bercanggah. Ada yang cakap buat ni bagus, ada yang cakap buat ni tak bagus. Jadi alhamdulillah saya ada pengalaman sebagai dan keilmiahan sebagai seorang doktor. Jadi saya boleh faham dan saya boleh tengok mana yang lebih baik lah. Tapi yalah, pada masyarakat awam mungkin mereka tidak mempunyai latar belakang medicine, jadi mungkin ada masalah sikit. Jadi itulah di mana I think saya rasa rancangan seperti ini, di mana kita dapat berkongsi apakah maklumat-maklumat yang penting dan benar yang boleh mereka ambil balik dan cuba di rumah. Right? Jadi apabila saya bermula dengan penghijrahan saya ini, saya berbohong kalau kata tidak tu sangat mudah tu. Siapa cakap mudah? Setiap perubahan itu kita ada perik jari dia lah. Kita mesti go through that hardship. Nak mulakan tu je dah. Nak mulakan tu ada masalah. Inertia kan, nak overcome the inertia. Jadi mesti ada satu motivasi yang boleh menjadikan kita mahu membuat perubahan, ataupun katakan contemplation lah, stage of contemplation. Right? Kita mesti ada dalam fikiran kita, saya mahu berubah. Jadi apa yang terjadi pada saya bila saya ada tu, saya didiagnose ada fatty liver, dan bila saya bermain dengan anak saya tak boleh catch up. Jadi saya macam rasa tak boleh jadilah, ni mesti buat perubahan. So fatty liver tu apa sebenarnya? Okay, so fatty liver tu adalah satu jenis penyakit lah, di mana banyak lemak-lemak disimpan di dalam hati kita, hati atau liver lah. Most of the time kita tengok lemak dalam under our skin, ataupun di around the organs. Tapi ini specifically dia masuk kat dalam liver dia sikit. Jadi you probably pernah dengar pasal foie gras kan? Dia ada duck liver So apa yang mereka lakukan, mereka force feed dia punya duck sampai dia punya liver jadi besar dengan fat. Fat sedap kan. Jadi mereka makan foie gras lah. Itulah konsep sama. Hati kita jadi berlemak. Jadi tak bagus, sebab hati yang berlemak dalam jangka masa panjang ada risiko mendapat kanser hati. Jadi bila seseorang tu ada fatty liver, kebanyakannya selalunya kerana sama ada banyak minum alkohol atau arak, ataupun pemakanan yang tidak sihat. Terlalu banyak makanan-makanan yang tidak sihat. Nanti mungkin kita boleh bincangkan jenis-jenis makanan yang boleh membuat seseorang tu mendapat fatty liver. So I mean, going back to the question pada soalan yang fasting tu, yang intermittent fasting. So that's your first start, or you already discover about it, then you learn about you studied it, then you embarked on it? Okay, no, not really. Okay, so saya bermula dengan the same way semua orang lakukan, cut down your food. So I still eat macam 6 meals a day, right? Saya makan daripada breakfast all the way until supper. Sampai supper, that means maybe 8 AM sampai all the way until 11 PM or even midnight, right? And I just tell myself, makan sikit je, jangan makan banyak. Okay. Jadi yes, memang betul, kalau you cut down your calories, anda akan dapat mengurangkan berat badan lah. Alright. So tapi saya rasa ini bukan cara yang terbaik lah. Okay, because setelah beberapa bulan dia dah berhenti tau, tak turun lagi. Okay. Ia dah plateau early. Jadi saya nak tengok apa pasal saya tidak boleh kurangkan lagi berat badan saya. Lagipun kan saya katakan bukan pasal berat badan saja. Saya nak hilangkan fatty liver ni, dan saya nak make sure atau pastikan yang saya tidak ada kencing manis lah. Jadi kencing manis tu memang saya tak ada, tapi
kita nak cegah diri kita daripada mendapat kencing manis. Prevention lah. Prevention definitely better. Jadi bila saya menyelidik, itulah di mana saya terbaca mengenai intermittent fasting ni. Okay. Dan apabila saya mencuba sendiri, saya mendapati bahawa strategi ini lebih baik daripada strategi lain. Lebih-lebih lagi strategi yang calorie counting ataupun zero sugar, jadi banyak cara untuk mengurangkan berat badan. Tetapi kalau anda baca intermittent fasting ini dia punya matlamat bukan untuk kurangkan berat badan tau. Dan matlamat dia ada banyak tau. Untuk mencegah kencing manis, untuk memperpanjangkan lagi kita punya hayat, rejuvenation with a side effect of weight loss. So the weight loss is just a side effect of you doing intermittent fasting. It's a bonus. It's a bonus, It's a bonus, But you get the additional things that you tidak akan dapat dengan hanya mengurangkan pemakanan saja. Right. So itu if I understand, apa yang saya faham, you're saying intermittent fasting repairs without consuming any food. Dia memperbaiki secara alami lah. Yes, saya. Yes. Yeah. Okay. So and while it repairs at the same time, you lose weight. Interesting. Okay. So you get healthy first, then the weight loss comes. Exactly. Yeah. Okay. So when you first started, after you read all about it, how was that regime of your fasting? Okay. So pada mulanya kalau kita, dalam masyarakat kita berpuasa ni tidak ada masalah lah. Sebab kita selalu berpuasa di bulan Ramadan dan ada kalanya kita berpuasa hari Isnin dan Khamis, right? Jadi dan cara kita berpuasa lebih teruk daripada intermittent fasting sebab tak boleh minum air langsung. Dalam intermittent fasting boleh minum air, boleh minum kopi, boleh minum teh, right? Jadi tidak sangat ada masalahnya. Jadi saya bermula dengan 18 jam, right? Dan dengan perlahan saya naik sampai saya boleh buat 48 jam lah. Hanya minum air atau minum kopi. Jadi regimen ni daripada 18 jam ke 48 jam mengambil masa berbulan lah. Bukan satu malam je terus boleh buat 48 jam. Ya, mungkin sebab saya harus kata di sini bila kita berpuasa, alright, dan kita tidak makan apa-apa, ada risikonya sendiri. Okay? Lagi-lagi kalau mereka yang ingin berpuasa secara panjang atau dikatakan extended fasting lebih daripada 48 jam, right? So ada risikonya sendiri. Jadi kita tidak boleh kata kita nak cuba terus masuk straight into the deep end of the pool. Tak boleh. Sama macam orang pergi spin class kan. The first spin class terus buat rabak-rabak, lepas tu bila balik terus ada rap do maksudnya dia punya otot-otot semua mula breakdown. Jadi bila kita bermula, bila saya bermula dengan perlahan-lahan. Dan objektif dah terang tau. Saya nak the long term effect of intermittent fasting, iaitu rejuvenation ataupun mengurangkan risiko saya mendapat masalah-masalah seperti kanser ataupun masalah metabolik seperti kencing manis, kolesterol tinggi dan sebagainya. Jadi itu adalah maklumat saya, dan bila saya dapat mengurangkan berat badan dengan lebih daripada apa yang saya dapat lakukan dengan hanya mengurangkan kalori, itu adalah bonus lah sebagaimana Rahmat katakan. Rahmat, maybe you can share when kita katakan tentang intermittent fasting atau puasa untuk 18 jam. Jadi how is it practice? What time maybe untuk yang kurang peka atau kurang faham tentang IF ni? Okay. Jadi kalau kita think about our meals in 3 meals a day. Normally 3 meals a day. Pagi sarapan, lunch about noon, dinner in the evening. So typically sarapan about 8 AM, lunch about 12 or 1, dinner about 6 to 8 PM. Okay. So actually tak makan let's say 16 jam 16 hours is most beginners punya window regime lah. Orang start with doing 16 hours first. So actually it is only just skipping one meal. Let's say for example kita skip breakfast, let's say lah. Kita makan pukul 8 pagi normally. So the last meal would be at 8 PM.
Let's say we finish eating by 8 p.m. dinner the last night. 8 malam. Jadi 8 malam tu mula tak makan sampai esok pagi. Pukul 8 pagi tu, 8 pagi sepatutnya dah ada breakfast lah kan, 12 jam. Tapi kita skip that meal, kita go to lunch. Then lunch kita eat at lunch lah, which is 12 p.m. That's already 16 hours. And the best part is time tidur pun counted in that 16 hours. And memang orang tidur memang tak makan lah kan. So takkan sleep eating kan? tu lah. Belum pernah jumpa lagi orang sleep eating. So I think it's actually very easy to do, and the trick or the hack is jangan terus start I want to skip breakfast. What you can do is just slowly push back your breakfast 1 hour ke. Then eventually you will find that it's actually very easy to do because it's done gradually. Then the next day you have a little bit, you extend it a little bit more. Before you know it, you're already at 12 p.m. So that's 16 hours. Breakfast kita boleh minum air lah kan? Minum air. So 48, how was that 48 hours? The first time you did it? Okay.